Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat nak cakap selamat malam kan, nak tidur pula. Selamat sejahtera pada semua. Hari ni we gonna continue with our lesson with regards to macam cara kita nak classify account. So just a recap apa yang kita dah buat pada perjumpaan yang lepas. Basically apa yang kita dah buat adalah kita tahu setiap perniagaan dia akan buat pen cikgu tak gerak. Balik yang apa? Mana tak boleh cabut ni? Ni tak boleh balik kan? Masuk satu alat dia. Sekejap technical issue. Sepatutnya boleh kan? Tak boleh. Sekejap. Saya tengah. Tak saya kena ambil drawing pad yang tak sedikit. Sekejap saya tak dapat nak detect pen. Okay, juga. Jadi kita kena explain guna without pen je. Okay, basically saya kena potong slide dia. So basically apa yang kita dah buat on the last week, actually this week, hari Isnin malam Selasa itu, kita dah bincang pasal economic events, alright? So we have been talking apa tu economic events, apa yang diklasifikasikan sebagai transaksi ekonomi yang boleh dimasukkan dalam sistem perekonomian accounting. Jadi bukan semua aktiviti boleh kita kata itu adalah event ekonomi. Kita tak boleh cakap semua. Ada yang boleh dikira sebagai economic event, ada yang tidak boleh dikira sebagai economic event. Antara perkara yang kita kata kita boleh kira sebagai economic event adalah perkara yang berkaitan dengan yang kita boleh recognize, kita boleh letak value dan kita seterusnya boleh classifykan dia. Perkara apa yang kita tak boleh consider sebagai economic event seperti perasaan, seperti pencemaran, jumlah pencemaran, seperti court litigation, ataupun loyalty of the pelanggan. Perkara-perkara yang kita tak boleh quantifykan dia, kita tak boleh recognize dia, kita tak boleh nak letak nilai duit ke atas dia, dan kita tak boleh classify, dia tidak akan masuk dalam sistem pelaporan kita. Sebab remember, at the end of the day, apa kita nak capai daripada kita punya pelaporan kita adalah sama ada kita nak ada kat mana. Jadi apa yang ada kat situ. Jadi apa yang kita perlu lihat adalah masa kita buat penyata kedudukan kewangan, penyata untung rugi, kita perlu laporkan perkara yang ada
ada yang boleh dikira sebagai transaksi ekonomi. Perkara yang tak ada kaitan dengan ekonomi seperti perasaan, seperti keadaan-keadaan yang tidak boleh dinilaikan dengan duit tidak akan masuk dalam sistem pelaporan. Seterusnya tidak akan dilaporkan dalam penyata kedudukan kewangan dan tidak akan dilaporkan dalam penyata untung rugi. Faham Fajar faham Ini kita bincang minggu lepas. Kita akan sambung lagi. Boleh? Bisa boleh? Boleh dengar ke suara cikgu? Boleh ke? Okay. So sekarang pen dah mula bekerja. Pen berehat tadi. Okay. Jadi kita pada akhir ni kita akan buat satu proses. Okay. Sini ini dipanggil proses. Proses dia. Dan output dia ni, input dia apa? Input bagi ini adalah dokumen-dokumen asas. Dokumen-dokumen asas. Dan ini dia punya output dia adalah penyata kedudukan kewangan, dan output yang kedua adalah penyata untung rugi. Nanti form 5 nanti akan belajar penyata aliran tunai. Okay, so kita sekarang ni sedang dalam this kategori ni. Apa yang kita sedang bincang dalam perbincangan kita sebelum ni adalah kita sedang mempelajari mengenai proses-proses yang berkaitan yang perlu kita lalui untuk kita klasifikasikan setiap sesuatu transaksi itu adalah transaksi ekonomi ataupun sesuatu transaksi itu bukanlah satu transaksi ekonomi. Dan paling mudah adalah semua transaksi yang ada dokumen asas seperti receipt, seperti bill, invoice, right? Semua ini adalah yang ada dokumen asas ni, semua ni adalah berkaitan dengan dia akan trigger, dia akan menyebabkan tercetusnya transaksi ekonomi. Jadi tujuan dan kita bila kita tahu, kita kena tahu itu adalah kita kena recognize. Recognize tadi yang minggu lepas kita bincang adalah kita kena tahu bila benda tu trigger di peringkat apa. Lepas tu kita value ni ada dua, sama ada kita nak letak pada harga cost ataupun harga market value ataupun fair value, dan seterusnya kita akan classify ni kita nak classify sama ada dia adalah asset, sama ada liability dan equity. Dan kalau kita dah buat benda ni, setiap benda ni kepada setiap satu receipt ni kita dah buat benda ni, maka kita dapat menjanakan dia supaya dia boleh diletakkan sama ada di dokumen pengakhiran dia di penyata kedudukan kewangan ataupun penyata untung rugi. Setiap satu receipt. Maksudnya kalau receipt tu adalah berkaitan dengan jualan kepada Encik Ahmad contohnya. Jadi kita dalam dokumen receipt yang kita jual pada Encik Ahmad tadi tu, dalam tu akan ada amount, akan ada cost, harga yang dia kita billkan pada dia, dan kita dah boleh classifykan dia sebagai jualan kepada dia ni adalah apa. Dalam bahasa perakaunan itu maksudnya apa. Boleh faham Boleh ke? Cikgu, saya keluar sekejap cikgu, nak try pakai laptop. Okay. Alright. Kena pakai laptop sebab cikgu mengajar ni banyak menulis. Okay cikgu. Alright. Okay, cikgu nak sambung balik hari apa tu, masa kita bincang yang lepas, kita bincang 6 bentuk transaksi. 6 bentuk transaksi atau transaction. Pertama apa? Siapa ingat?
asset sama dengan liability plus equity. Ini adalah dipanggil persamaan perekonan. Persamaan perekonan maksudnya bila kita buat persamaan perekonan kat sini adalah kita nak pastikan setiap nilai, jumlah nilai di belah aset bersamaan dengan jumlah nilai di antara bila kita gabungkan liability dengan equity. Siapa yang ada meeting ni hari ni? Daniel, Haris, hari ni 3 orang Ada lagi? 3 orang tu. 3 orang, okey. Okey. Jadi, Daniel, Haris dengan hari ni, apa yang cikgu nak stresskan kat sini adalah kita kena pastikan setiap satu receipt yang kita proses tu, kita kena maintain, setiap satu receipt ni kita kena maintain kategori ni. Kita kena maintain kategori ni. Dan setiap satu receipt dia akan ada beberapa kesan kepada equation ni lah. Jadi kesan pada equation ni yang cikgu bincang minggu lepas ialah pertama sekali adalah macam asset terima liability bertambah ini sumbangan, ini pinjam. Okey, nombor 2, pattern kedua. Kalau dibayar aset ni berkurang, bila dia bayar liability berkurang. Ni tak ada apa-apa. Yang ketiga, ini naik turun lah. Terima, bayar guna ni. Ini tak ada apa-apa. Ini pun tak ada apa-apa. 4, terima aset. Liability tak ada apa, equity bertambah. Dia bayar. Okey, cikgu rumuskan setiap satu perniagaan, murid boleh dengar setiap satu perniagaan yang kita jalankan, dia punya urusan jual beli berkaitan dengan aset, liability dan equity hanya merangkumi 6 bentuk transaksi sahaja. Alright, sama ada kita beli aset, kita beli aset menggunakan duit yang disumbangkan oleh pemilik dan duit yang diberikan oleh pihak bank. Okey, itu satu transaksi. Transaksi yang kedua adalah kita buat pembayaran guna duit tunai dalam aset kita, duit perniagaan, dan pembayaran tu ditujukan kepada membayar hutang. Dan tidak ada apa-apa kaitan dengan equity pemilik kat sini. Ataupun kita boleh terima aset baru melalui pembayaran dibuat oleh syarikat. Pembayaran wang syarikat. Keempat, sama ada kita terima
aset baru, kita terima sumbangan yang diberikan melalui modal. Dan kelima, kita kita ambil duit daripada perniagaan dan kita ambil untuk kegunaan pemilik. Keenam, kita terima aset baru dan kita melalui pinjaman tanpa melibatkan pemberian atau sumbangan pemilik. Faham? Faham cikgu. Okey, kalau cikgu kata siapa Haziq Haziq, tolong terangkan cikgu. Haris juga Haris. Haris, tolong terangkan kepada cikgu item nombor 2. Cerita dia macam mana? Kalau saya nak buat dalam bentuk cerita, item nombor 2 ni cerita dia macam mana? Macam sekejap cikgu. Langsung ayat je. Bila Hari ni nak type ke? Hari ni nak type ke? Siapa lagi? Daniel? Nak cuba ke? Daniel nak cuba ke? Najia nak cuba. Okey. Najia cuba. Cakap kuat. Kawan dulu. Najia pun senyap. Ayat dia apa? Kurang sebab dia tak bayar pinjam. Betul. Aset dia berkurang sebab dia bayar pinjaman. Betul. Well done. okay. Macam mana? Siapa tu? Haris Haris nak cuba ke? Tak cikgu. Saya fikir macam tu lah juga. Tapi susah nak buat dalam bentuk ayat tu. Okey lah. Sekarang ni, cikgu kena cakap betul-betul ni. Benda ni kena clarify dulu sebelum kita move to next. Kalau tak faham, kena tanya dan kena settle sekarang. Sebab kita tak boleh bergerak tanpa kita faham benda ni. Sebab bentuk transaksi ni, dia macam ni saja. Macam cikgu kata, kalau cikgu buka kedai bakery, kan? Kalau cikgu buka kedai bakery, berkaitan dengan bakery, cikgu jual bakery kan? Apakah aset-aset yang dipunyai oleh bakery ini adalah bergantung kepada kewujudan aset-aset di dalam bakery ini bergantung pada dua sebab. Sama ada bank yang memberi pinjam atau pemilik yang memberi barang atau wang. Okey. Ini boleh jadi barang atau wang.
barang tu maksudnya macam modal ke? Macam modal. Dia bagi kereta, dia bagi oven. Bila dia masuk je dalam bakery ni, ini semua sekarang ni dipunyai oleh perniagaan. Apa saja yang dipunyai oleh perniagaan dipanggil aset. Apa saja yang dipinjamkan kepada perniagaan dipanggil liability. Apa saja yang disumbangkan oleh pemilik dipanggil equity. Okey? Dalam perniagaan, Itu hanya untuk orang equity ni adalah pemilik tu lah. Ini dalam bahasa account dia dipanggil sebagai equity. Syarikat yang sumbang. Pemilik kena sumbang baru equity. Ini adalah liability. Faham tak ni? Keberadaan aset di dalam perniagaan berpunca daripada pinjaman ataupun sumbangan. Maksud aset apa? Apa-apa sahaja benda yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Maksud aset apa? Apa-apa sahaja yang digunakan untuk menjalankan perniagaan. Kalau JNT, dia meniaga logistik. Apa yang digunakan untuk meniaga? Lori lagi. Motor. Motor. Lori, motor lagi. Lori, motor, van, warehouse. Okay. Kalau dia punya semua berkaitan dengan lori, motor, van dan sebagainya, transportation yang dia ada, semua ini adalah aset kepada dia. Sebab dia tak jual lori, dia tak jual motor, dia tak jual van, dia tak jual warehouse. Dia menggunakan semua ini untuk menjalankan perniagaan. Pekerja pun dia tak jual. Bukan. Kalau pekerja kita tak boleh panggil dia aset. Sebab pekerja bukan dimiliki oleh perniagaan. Kalau cerita Piramli tu adalah dia jual orang kan. Ada juga ada. Ada kan 1 dirham kan. Dan cerita Piramli tu adalah. Yang tu mungkin aset lah, sebab kalau kita beli orang tu jadi hamba kita. Tapi zaman sekarang ni orang tak boleh jadi hamba. Jadi orang tak boleh jadi aset. Faham tak? Apa beza dia? Siapa faham? Dah faham tak? Apa beza dengan belian untuk jualan? Kalau kita beli beza dengan belian, apa beza belian dengan aset? Adakah belian barang untuk dijual juga dikira sebagai aset? Cakap kuat. Cakap kuat. So, Najia kata ia bukannya lah aset sebab ia tidak digunakan untuk perniagaan, bahkan itulah yang dijual. Di inventory, nilai inventory adalah nilai stok. Tutup lah. Tapi kalau kita buat pembelian, kita secara umumnya pembelian bukan aset. Pembelian adalah
belanja. Itu masuk akaun penyata untung rugi. Jualan adalah hasil. Itu akan masuk akaun untung rugi. Yang akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan adalah aset, equity dan liability. Belian akan masuk penyata kedudukan kewangan. Kategori dia dia tak ada kat sini. Dia tak ada kat sini. Okey, boleh faham tak? Apa saja yang digunakan. Okey. Cuma Daniel bagi contoh. Kalau cikgu menjalankan perniagaan Tesco dia tak ada lah. Okey, Lotus. Kalau cikgu berniaga Lotus, apa yang cikgu gunakan, apa yang cikgu jual? Cikgu Daniel tadi dia kata dia tak boleh. Dia kat luar sekarang cikgu. So dia nak cakap bising. Oh, dia cakap bising. Sorry. Oh. Okey, sorry, kat luar. So kita dua je lah cikgu kasi. Kita bertiga lah dengan Najal. Okey. Kita bertiga. Okey. Jadi maksudnya apa sahaja yang dipunyai oleh perniagaan, apa sahaja yang dimiliki oleh perniagaan itu dipanggil sebagai aset. Kalau kita cakap pasal shopping complex Lotus tadi tu, troli tu adalah aset, bangunan tu adalah aset, eskalator tu adalah aset, rak-rak untuk menyimpan barang, display barang adalah aset. Semua yang digunakan oleh pekerja-pekerja dia, semua tu aset. Tapi barang-barang yang duduk dalam shelf, barang-barang yang duduk dekat tempat dia punya tempat jualan, Rak-rak. dalam rak-rak dia ataupun shelf-shelf dia, barang yang dijual tu tidak dikira sebagai aset. Itu perbelanjaan atas barang-barang itu dikira sebagai belanja. Jadi kita akan kira kat sini, kalaulah adik ni, kalau siapa tadi? Daniel Haziq Haris juga Haris. Kalau Haris boleh bezakan antara aset, liability, equity, hasil, belanja, dah boleh. Kalau ini saja, kalau boleh bezakan dan classifykan, kira A plus lah, A plus plus lah. A plus plus lah. Memang ni je, dia tak boleh pusing jauh, dia boleh pusing banyak ni je. Jadi kita kena tahu apa tu aset, apa tu liability, apa tu equity, apa tu hasil, apa tu belanja. Dua ni akan masuk penyata untung rugi. Tiga ni akan masuk dekat penyata kedudukan kewangan. Kita bila classify tadi kan, kita daripada economic transaction kan, kita bawa turun tadi. Kita classify. Bila kita classify, kita akan classify kepada ini sahaja. Sekarang ni kenapa kita susah nak classify? Sebab tak faham. Alah kesian. Aduh. Jawapan klise. Tak faham. Okey. Cikgu bagi cara mudah lah. Sebab tak faham juga kan. Cikgu cara mudah. Apa dia? Ni sayang. Aiskrim tak ada? Agak freezer kan. Pasal dah. Nanti papa kena beli dah. Aku rasa dah habis dah. Itu memang demam kan. Aku tak beli lagi. Lepas papa habis kelas boleh? Okey. Sekejap Kita ada salingan sekejap. Boleh ke boleh. Masih dah boleh. Cuba tengok. Kita order online je lah.
Cikgu. Cikgu punya baju dah kena tarik je. Tidak, apa nak ajar kat kawan Tata ni? Hmm? Apa? Sekejap sekejap. Tak apa cikgu, boleh. Jom kita tengok apa yang ada. Sekejap. Jom. Tak boleh pun sekarang aja. Okay, Haris. Boleh dengar balik? Boleh cikgu, boleh. Okay. Sekarang ni Haris Najia kata susah nak ingat. Jadi kalau kita susah nak ingat, kita hafal je, boleh tak? Sebab Boleh. item ni sama je sebenarnya Haris. Kalau cikgu ulang balik kan, dia sama je item ni. Jadi daripada kita ingat macam mana nak kita ingat apa, daripada kita ingat apa nama dia, tajuk-tajuk dia untuk kita bezakan, baik kita ingat apa item dia, sama juga item tu juga kita akan jumpa. Betul cikgu. Okay. Dalam aset, item yang akan ada duduk dalam aset ni kena hafal tunai. Tunai ni sama ada di tangan atau di bank. Bank ni bentuk simpan lah. Okay. Kedua, account belum terima. Ketiga, inventory. Keempat, kelengkapan. Kelengkapan kita perabot lah. Bila sampai bab-bab kelengkapan, lori, motor, semua ni dah tahu kenderaan Cikgu tulis. Betul. Cikgu tulis kenderaan. Ini dah kira lah dalam bentuk lori ke kereta ke, korang faham sendiri lah. Semua yang ada kaitan dengan kenderaan semua adalah aset. Cikgu, yang akaun belum terima tu maksudnya kita jual sesuatu barang secara kredit cikgu? Betul, secara kredit. Kita sepatutnya kita jual barang, kita dapat tunai. Ini kita jual barang, dia masuk dalam buku 35. Faham. Jadi buku 35 tu lah yang jadi akaun belum terima. Kita akan terima tapi kita belum terima. Okay, Haris nak buat macam mana ni? Nak buat lagu ke, nak buat alfabet ke, nak ingat macam mana ni? Kenderaan perniagaan. Mana boleh tu. Kalau nak buat akronim, apa jadi? Sekejap, tengok akronim dia. T ni T belum terima, belum bayar kan? Cik TT jugalah. TTI K TikTok. Tak ada O tapi kita bubur je lah. Okay, TikTok tahu kan? TikTok terima, akaun belum terima, I inventory, K kenderaan, T ni tak ada apa-apa maksud, pun tak ada maksud apa-apa, kelengkapan. Boleh ingat? Boleh. Amir, apa khabar? Semua ni milik syarikat dia tak ada milik persendirian kat sini. Sama ada tunai simpan kat bank, tunai, TikTok.
tunai, inventory, I inventory, K kelengkapan, T belum terima, akaun belum terima, O tu ada tak aset nama O? Tak ada lah tak apalah. O tu abaikan. K tu kenderaan. Prabayar belanja. Prabayar belanja pun kat sini. Prabayar. Ni cikgu akan terangkan nanti sebab dia tak sampai lagi korang kat situ. TikTok boleh? Aset ni TikTok. Boleh. Senang ke hafal. Senang Setakat kalau tahu nampak je tunai, jangan nak fikir lama-lama. Inilah aset. Tulis kat tepi tu. Bracket aset tulis. Akaun belum terima, terus aset. Okay? Sekarang cikgu bagi calon-calon dalam carta liability pula. Calon yang sama je. Dia juga. Muka lelik muka dia juga. Pertama, pinjaman. Kedua, overdraft. Ketiga, akaun belum bayar. Dia keempat pun ada tapi kita tak kira. Akaun belum bayar. Ini tiga calon utama lah. 90% ada calon ni. Kalau dia bertanding dalam pilihan raya, 3 orang ni je dia. Pinjaman, overdraft, akaun belum bayar. Ni nak buat macam ni? AOP ke, POA ke? Apa. Apo. A, akaun belum bayar. A apa? Sekejap. Belum bayar. Nanti kan confuse dengan belum terima pula. B lah. Dia kena B je kot. T tu terima. Okey lah. Boleh lah. Kalau boleh ingat barulah. Tapi yang penting akaun belum bayar Tak ni confuse pula. Ni pun akaun belum terima, ni akaun belum bayar. Kalau tukar B mood dia jadi Bob. Bob boleh juga. BOP. P pinjaman, O overdraft, B belum bayar. Bob. TikTok Bob. Okay? Boleh? TikTok Bob dah kita. Boleh. Yang ketiga pula, calon-calon dalam senarai carta equity. Siapa calon-calon dia yang akan masuk dalam penyata kedudukan kewangan adalah Modal. Lagi untung. Dia panggil untung atau rugi. Ambilan ni dia akan tolak. Ini je calon dia. 3 orang ni je. Ni nak buat ayat macam ni. MUAR. MUAR. Modal, untung, rugi, ambilan. Boleh? Boleh. TikTok Bob MUAR. MUAR. Pernah pergi MUAR tak? Naik ke pernah. Okay. TikTok Bob ni duduk kat MUAR, dia buat main TikTok. Macam tu lah. Alright. Ini kalau kita boleh hafal ni, Haris. Ya cikgu. Kalau kita boleh hafal ni, kira A++ dah, cukup dah. Oh, InsyaAllah, amin. Banyak ni je, dia tak bukan banyak sangat. Jangan confuse. Dia cerita pun. Kalau lah Haris tak percaya, ada buku tak sekarang? Ada cikgu, ada. Okey.
Kalau Haris tak percaya, cikgu bawa Haris pergi muka surat paling belakang sekali saja je. Nak buktikan pada Haris. Ini banyak ni je nak kelentung apa lagi. Pusing-pusing kot tu je. Tengok muka surat 278. Dah belajar belum? 278. Belum. Belum, confirm lah. Belum. Saja je tanya. Okey, tengok dekat muka surat 278. Tengok penyata kedudukan kewangan. Nampak reset tak? Nampak? Nampak aku. Nampak dia buat kenderaan, alatan pejabat, inventory, akaun belum terima. Sama je dengan kita punya TikTok kan? TikTok bot muah. Kita punya TikTok tu sama je. TikTok. Lepas tu box tu sama juga. Akaun belum bayar, belanja apa ni? Belum bayar. Modal kerja ni bukan modal kerja maksud modal Ini adalah maksud dia lain. Ini tak ada kalau tak tahu modal kerja ni tak apa. So dia hanya jumlah je. Lepas tu tengok ikuti pemilik. Muar. Modal ada, untuk mesin pun ada, ambilan pun ada. Balik-balik ulang gitu je. Balik-balik ulang tu je. Nak pergi kat mana lagi? Banyak tu je lah. Kan? Betul. Boleh ingat TikTok. Boleh. Ini untuk kau je lah kot. Orang lain tak dengar ni benda ni. Formula tak ada nombor. Ajar sekali. Alright. Untuk hasil dengan belanja, dia pun tak banyak cerita juga sebenarnya item dia. Dia adalah jualan. Untuk hasil jualan, commission, lagi diskaun diterima. Kalau belanja ni, alamak, belanja ni banyak lah. Belanja apa ni, gaji, belian, diskaun diterima. Diskaun, KAUN. Lepas tu commission diberi, bayar bil air, bil TNB, sewa, touch and go, road tax, insurance. Ini korang tak payah hafal lah. Ini tak payah buat. Sebab apa saja, senang cerita apa dah bukan TikTok, apa yang bukan box, apa yang bukan muar, apa yang bukan bentuk, ini kalau nak hafal boleh lah. Apa saja yang tak masuk dalam rumah lain, dia akan masuk rumah ni. Dia punya cerita dia adalah semua perbelanjaan asas untuk melancarkan perniagaan. Semua. Sewa, bayar BTMB, bil air, bayar lesen, bayar PBT, bayar Minda Water. Semualah. Semua jenis pembayaran yang kalau kita bayar, kita tak boleh memiliki benda tu. Kita bayar boleh, tapi memiliki benda tu tak boleh. Kita bayar boleh, tapi memiliki. Contoh kita bayar duit sewa Grab. Pernah naik Grab tak? Haris? Pernah. Kan? Kalau habis bayar duit Grab tu, rasa-rasa kalau dah seminggu 3-4 kali, boleh ke sebulan tu kita cakap, kereta ni bila nak bagi kat aku? Aku dah bagi. Tak boleh. Dia adalah belanja. Dia bukannya kita bayar kat bank untuk memiliki benda tu. So dia tak boleh jadi aset. Dia akan hanya jadi belanja. Contoh macam kita bayar pekerja kita. Malaikan cerita Piramli yang boleh jual orang tu. Cerita zaman sekarang tak ada jual orang kan. Gaji adalah belanja. Kita tak boleh memiliki orang tu. Pembelian ni adalah barang-barang yang kita letak kat rak-rak jualan kita. Yang tu adalah belian kita. Itu adalah belanja kita. Commission yang kita bayar kepada ejen-ejen. Bayar bil elektrik, TNB. Bayar sewa kedai. Bayar touch and go. Bayar duit minyak. Bayar duit insurans. Semua yang kita bayar ni, semua ni pembayaran ni kita tak boleh memiliki dia. Dia bayar untuk menggunakan belanja habis, belanja hangus. Jadi kalau nak buat
ayat kat sini boleh lah. Satu lagi. Apa idea kat sini pula? TikTok bok muak. Ini ada kita ada J co dt. Ingat pasukan bola tak? JDT. Boleh. JDT. JDT kan pasukan bola. Johor Darul Takzim Football Club. JDT FC. Member suka minat bola tak? Minat. Yang sebelah aku ni tak minat pula. Tak apalah. JDT. Jualan, diskaun ataupun komisen yang diterima. Boleh? Boleh. Okey. Jadi, kita dah kat Muar, terus kat Johor. TikTok, Bok Muar, JDT. Yang selain daripada tu semua belanja. Boleh kita check formula kita ni jadi ke tak jadi? Boleh. Jadi. Jadi ya? Ya, cikgu try soalan pula. Cikgu try soalan baru tahu jadi ke tak jadi. Okey. Tengok muka surat 275. Dah tu. Okey, tengok imbangan 2 Hamizah pada 31 Disember. Cikgu nak kamu berdua ni letak dalam bracket. Yang pertama apa? Asset ke, equity ke, liability ke? Buat Asset. Pertama asset. Ajar. Yang kedua? Ikuti pemilik. Okey. Nombor 3? Asset. Okey, betul. Tunai? Asset. Okey, angkutan masuk? Kita masuk asset. Siap. TikTok tu masuk tak TikTok? Tak ada je. Tak ada kan? Hmm. Jadi TikTok tak ada, Muar pun tak ada, Bob pun tak ada, JDT pun tak ada. Dia masuk mana? Belanja. Dia yang belanja ni tak payah buat ni huruf singkatan sebab dia belanja ni banyak. Banyak bentuk belanja. Promosi ni pun kita cuba tengok ni macam kalau asset ni kan dia berkaitan dengan kita boleh memiliki. Promosi ni kita boleh memiliki ke? Kita bayar kita boleh. Belanja. Promosi belanja. Belian? Belian? Haris? Belanja je. Belanja kan cikgu tulis tu kat skrin pun ada. Jualan? Jualan hasil tu. Hasil. Pulangan belian ni korang tak belajar lagi lah. Pulangan jualan tak payah belajar lagi nanti. Pinjaman? Liability. Haris? Liability. Commission? Hasil. Commission ni hasil boleh lah. Hasil ada belanja dia. Betul. Nanti cikgu terangkan. Dia ada commission ni kena tengok dia masuk atau keluar. Okey, alatan pejabat? Asset. Ambilan? Ambilan equity. Ni kan ada muar kan? Kenderaan? Ada. Asset. Sewa? Belanja. Pandai. Insurans? Belanja. Gaji belanja. Diskaun diberi?
JDT. Masuk JDT tak? Hasil. Belanja. Diskaun diberi, belanja. Diskaun diterima, buat hasil. Belanja am tak payah tanya lah. Oh. Kan JDT. Hmm. T tu kan terima. D tu kan diskaun. Okay. Alat belanja am, alat tulis. Accept. Asset. Akaun belum bayar. Liability. Liability. Aduh. Betul lah liability. Akaun boleh terima. Najib ni masih confuse. Accept. Dah muka surat terakhir dah belajar. Betul kau. Maju je belajar. Okey. Kena latih bab ni dululah. Kena lancar. Macam CP kena lancar. Okey, tengok muka surat 212. Okey. Korang buat sendiri dulu. Lepas tu cakap dengan cikgu. Lepas masa cikgu panggil nanti baru beritahu. Buat sendiri dulu. Okey ke? Kalau boleh jangan tengok nota. Hafal JDT TikTok muak. Bob JDT Bob TikTok Bob muak JDT TikTok Bob muak. Dah makan dah dia? Dah makan dah? Aiskrim? Cepatlah. Ada dekat kedai. Oh, kat rumah tak ada. Tak ada. Mana dia? Tak ada. Cukup lah. Dia minta aiskrim. Sahabat, siapa dulu dia menang? Tet, 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 tet. Haris, dah siap dah? Dah kot. Dah. Semua? Semua dah. Oh, terror. Nampaknya kita dah tahu siapa pemenangnya. Pressure. Pressure si Najihah. Boleh hafal dah ke? Boleh ingat dah Boleh. Daripada kita berfalsafah untuk menerangkan definisi dia, bagi kita ingat macam ni. Betul. Berfalsafah sangat, ingat tak? Itulah, inilah, digunakan lah, tak digunakan lah. Rupanya kau lebih senang kau hafal jadi. Ya. Apa dia? Boleh ada lah. Dalam peti ais ada. Kau pokok pun ada. Nak pakcik ni macam tu lah. Dia bukan ada. Okay, sekarang dah jawab. Nampaknya Haris menang. Dari segi siapa banyak betul, kita tengok pula. Okay. Boleh Haris? Boleh. Okay, pertama. Najia kata Remy suruh. Cuba Haris cakap apa? Pertama apa? Accept. Betul. Najia pun betul. Alatan pejabat. Accept. Betul. Najia pun betul.
Modal. Equity. Betul. Promosi. Belanja. Betul. Belian. Belanja. Betul. Pandai jualan. Hasil. Oh, terror kau. Sewa yang dua tu cikgu tak nak bincang dulu lah. Kita faham. Hmm. Tak payah dulu lah. Sewa diterima. Belanja. Hasil. Belanja. Sewa diterima. Sewa tapi terima. So dia ada hasil. Hasil lah. Nak jamu salam kamu. Itulah tak kuat. Perabot. Aset. Okay, gaji. Belanja. Diskaun diberi. Belanja. Diskaun diterima. Hasil. Alat tulis. Aset. Alat tulis. Belanja pejabat. Belanja. Okay. Yang tak ada jawapan. Yang dia tak ada jawapan. Akaun belum terima. Aset. Akaun belum bayar. Liability. Tunai runcit. Aset. Nak jawab tak ada jawapan. Aset. Tunai. Aset. Bank. Aset. Oh. Materi. Bagus lah. Aku puas hati lah. Dalam boleh hafal dengan cara yang cepat. Okay lah. Ajian bagus. Latih. Ajian dia jeling je kat aku. Yelah, Najian bagus. Okay. Jadi kalau korang dah hafal dia tu, cukup ke untuk hari ni? Boleh? Apa hari ni? Itu tu. Panjang cerita dia. Ya ke? Haris, kita cukup setakat ni, nanti kita sambung lagi boleh? Boleh ke boleh? Setakat ni nanti cikgu sambung. Najia suruh habiskan yang jadual tu. Nanti saya buat jadual. Nanti korang hafalkan lagi. Cari buku teks ni. Tak payah ikut chapter. Kamu tengok, Haris tengok balik buku ni, belik daripada depan sampai belakang. Cari perkataan imbangan duga. Setiap kali jumpa perkataan imbangan duga, terus buat. Sebelah tu pun ada ke 211 je? 211 ada. Cuba tengok dekat ni kan. Dekat. Okay, cikgu bagi satu lagi contoh lah sebelum kita habis ya. Ni macam complicated sikit lah daripada apa yang kita buat. Boleh Boleh ke? Alright. Tengok dekat 154. Ini dah mula complicated sikit lah tapi tak susah mana pun kalau kita tahu dia punya teknik tu. Okay. Right. Cikgu nak macam tadi juga bagi tahu pada cikgu. Tapi dalam kali ni situasi ni berbeza sikit. Dalam kali ni sebab dia dalam bentuk ayat, kadang-kadang ada dua benda dalam ni. Kadang-kadang ada aset dengan liability, kadang-kadang aset dengan aset, kadang-kadang ada aset dengan modal. Dia ada dua benda. Tadi kan satu je kan? Sekarang ni dia ada dua benda. Setiap satu benda ni ada dua benda. Okay? Nak cuba cikgu dengan cikgu lah Pertama, boleh. tunai di bank, aset. Aset. Tunai di tangan, Aset. perabot. Aset. Akaun belum terima, Aset. Ya, janganlah confuse lah. Membeli barang niaga daripada Amisha Collection secara kredit. Membeli barang. Barang tu jadi belian. Okey. Sebab dia tak beli secara tunai. Dia patutnya secara tunai, tapi dia beli secara kredit. Jadi dekat sini dia panggil Akaun belum bayar.
belum bayar. Jadi dia ada satu belanja, satu lagi adalah satu belian, satu lagi adalah Akaun belum bayar. belum bayar mana? Akaun belum bayar liability. Liability. Wah, membeli barang niaga daripada Amisha Collection secara kredit. Cikgu boleh padam perkataan kredit ni atau cikgu boleh tukar kepada tunai. Kalau tunai, dia akan jadi membeli barang, maksudnya belian dengan aset. Sekarang ni sebabkan kita tak bayar lagi, dia akan jadi belian dan Liability. liability. Cepat meja, tangkap. Kawan kau dah tangkap dah. Memulangkan barang. Ini tak payah Pulangan belian. Pulangan belian. Ni pulangan belian kerana rosak. Okey. Ni pulangan belian, betul. Pulangan belian ni pun ada dua juga kaitan dia. Oh. Satu adalah pulangan belian adalah mengurangkan dia akan jadi hasil, tapi cikgu tak nak terangkan tu dulu lah. Nanti kan Boleh. Jual barang niaga kepada Norwani secara tunai. Najah. Norwani secara tunai. Ada dua. Aset dengan aset dengan hasil. Betul Betul. Okey. Beli barang secara tunai. Ada aset. Aset dengan belian. Beli barang. Belanja lah. Beli barang belanja. Beli barang belanja. Belian barang. Belian barang niaga. Belian kenderaan. Kalau ditulis belian membeli kenderaan secara tunai. Kalau dia cakap membeli kenderaan secara tunai, dia akan jadi aset dengan aset. Kenderaan tu aset, tunai tu aset. Faham? Okay, Farisha ni owner lah. Farisha Akaun boleh terima. Tadi kan ada Farisha kan? Farisha menyelesaikan hutangnya dengan cek. Cek tu adalah apa? Aset. Cek tu adalah aset dalam bentuk bank lah. Biasanya kita tak sebut perkataan cek, kita sebut dalam bentuk bank. Menyelesaikan hutangnya maksudnya akaun belum bayar. Yang ni pengurangan berlaku. Ni pun aset. Aset dengan aset. Tapi satu aset meningkat, satu lagi aset menurun. Oh. Sebab dia dah bayar, so duit dia berkurang lah. Hutang dia pada kita berkurang kan. Oh, faham. Okay. Sebab setiap satu ni, Aris dengan Najia, setiap satu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 10 bulan, 12 bulan, setiap satu item ni kita kena maintain accounting equation tu. Asset equals to liability plus equity tu kena maintain tu. Jadi, okay, 13 bulan. Jualan barang tunai secara kredit kepada Intan Butik. Ada belanja. Baik. Ni salah lah ni. Jualan barang niaga secara kredit kepada Intan Butik. Jualan. Oh. Hasil, betul. Hasil dengan Akaun belum terima. Akaun boleh terima mana? Aset ke aset. liability kan? Terima bukan aset ke? Bayar boleh beli. Saja je. 16 bulan. Intan Butik memulangkan barang. Intan tak payah lah. Nombor 16 tak payah dulu 18, pemilik membuat ambilan barang niaga untuk kegunaan sendiri. Ada equity. Ambilan ni dia akan equity satu, tapi sebabkan cikgu tak ajar lagi, ini akan jadi belanja. Dia akan ambil belanja sebab dia ambil barang. Kalau dia ambil tunai untuk kegunaan sendiri. Kegunaan sendiri tu maksudnya ambilan. Oh, faham. Jadi equity akan berkurangan. Satu lagi yang akan berkurangan adalah belanja.
belanja akan meningkat. Sebab dia kira macam barang inventory dia. Ataupun inventory lah, boleh kita kata inventory asset. Cek diberi oleh Farisha didapati cek tak laku. Ini cikgu tak ajar lagi, tak payah. So, korang kat muka surat 154 ni dah banyak dah belajar untuk, tapi cikgu nak bagi tahu kalau korang faham yang tadi tu sampai ke modul ke 10 pun boleh, tak ada hal. Okay. Membayar kadar bayaran dengan tunai. Membayar kadar bayaran dengan tunai. Membayar kadar bayaran dengan tunai. Kadar bayaran ni bayar apa-apa lah, bayar bil ke apa-apa. Bayar bil. Belanja dengan set. Membayar sewa kedai dengan cek. Account belum bayar dengan liability dengan asset. Bayar sewa kedai dengan cek. Ada asset dengan liability. Baik. Membayar sewa kedai. Sewa. Bayar sewa. Sewa duduk mana? Sewa duduk. Belanja. Jadi cek tu adalah bank. Biasanya kita cakap tak sebut cek, kita sebut bank. Bank adalah aset dan sewa kedai adalah belanja. Membayar gaji pekerja secara tunai. Belanja. Tunai. Tunai apa kan? Liability kan? Tunai asset. Oh, aset. Okay, betul. Okay lah tu. Dah kira A++ dah. Amin. Alright. Itu je lah untuk hari ni. Nanti besok cikgu sambung. Bukan esok lah, nanti cikgu sambung. Cikgu akan beritahu tambah dan tolak pula. Aset meningkat, aset menurun. Boleh ke? Okay, yang penting boleh praktis balik. Nanti tutup buku dan tutup mata. Lepas tu cuba bayangkan. Bayangkan kalau aset TikTok tu apa, kalau liability box apa, kalau equity mua tu apa, kalau belanja kalau hasil JDT tu apa. Cikgu umur hafal perkataan ni. Cikgu daripada kecil pun besar pun tak ada betul ingat perkataan ni. Okay. Okay, boleh. Alright. Okay, all the best. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Harap-harap boleh faham tak lah atau apa feedback dia. Okay, Assalamualaikum.